أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang budiman, anda kini sedang menonton rancangan Salam Pagi Sahabat Al-Quran anda bersama dengan saya Jalal Zaiki, host yang akan mengacarakan program ini hingga jam 8 pagi pada hari ini. Dan untuk makluman sidang penonton, anda juga boleh menonton rancangan Salam Pagi ini di Facebook TV Jakim. Anda boleh cari live Salam Pagi dan kongsikan, like, komen dan kongsikan program ini supaya kita boleh mewar-warkan lagi program ini yang boleh memberi input dan manfaat, ringkas dan padat, ceria dan bermaklumat untuk kesejahteraan rohani kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu khas kita pada hari ini. Beliaulah yang bertanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan hal ehwal Islam di negara kita. Seorang tokoh yang sangat disegani dan dihormati. Beliaulah yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan secara pribadi supaya Datuk diberikan taufik untuk memimpin hal ehwal agama di negara kita, insya-Allah. Dan turut serta bersama dengan kita di talian ialah Johan Qari Antarabangsa tahun 2011, Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah Ustaz. Saya? Alhamdulillah baik. Insya-Allah. Baik, walaupun dengan keterbatasan PKP ini, insya-Allah kita masih lagi ingin mendapatkan perkongsian daripada Ustaz Amir Rahman untuk membacakan surah pada hari ini. Ustaz boleh ya? InsyaAllah. Baik Ustaz, oleh itu marilah kita menghayati bacaan surah Asy-Syams daripada Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فكذبوه فعقروها
فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan surah Asy-Syams daripada Al-Fadhil, qari antarabangsa kita Ustaz Amir Rahman Abbas. Terima kasih Ustaz. Bacaan menggunakan Terenor apa tu Ustaz? Kalau boleh kongsikan kepada penonton. Ini kita baca dengan maqam bayati, lepas tu ada kurdi campur nahwan lah. Itu dia punya kategori lagu dia, satu kelompok lah. Masya Allah. Banyak tu. Dalam setengah muka tu boleh baca berbagai lagu Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas bacaan yang cukup merdu tadi. Dan seperti yang telah saya perkenalkan sebentar tadi, tetamu istimewa kita pada hari ini ialah yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan sebelum kita bermula, saya ingin mengeluh-elukan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama bertanyakan soalan di Facebook TV Jakim. Macam biasa, tolong like, komen dan kongsikan program ini untuk manfaat semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Dan Datuk, untuk yang pertamanya saya ingin memohon Yang Berhormat Datuk untuk memberikan rangkuman secara keseluruhan tentang surah Asy-Syams ni. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Yang saya hormati Ananda Jalal yang menjadi moderator pada hari ini, sahabat saya, sahibul fadilah, qari kita, Ustaz Amir Rahman. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita rafakkan syukur kepada Allah. Kita mukaddimahkan dan kita buka pagi kita dengan salam pagi daripada petunjuk Tuhan, iaitu Al-Quranul Karim. Satu pembukaan sekurang-kurangnya adalah untuk memandu kehidupan kita. Surah yang dibacakan tadi adalah surah Asy-Syams. Surah yang berkenaan dengan matahari. Dan matahari termasuk ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Surah ini walaupun pendek, hanya 15 ayat, tetapi menariknya surah ini Allah Subhanahu wa taala memukaddimahkan dengan 7 sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sedangkan makhluknya hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang luar biasa. Jika Allah bersumpah dengan perkara tersebut, pertama menggambarkan hebatnya perkara tersebut, besarnya perkara tersebut, banyaknya manfaat daripada perkara tersebut. Maka Allah memukaddimahkan dengan wasyamsi wadduhaha. InsyaAllah kita akan tafsirkan satu persatu selepas daripada ini. Keduanya, kalau kita tengok, surah ini sebenarnya nak bincang kepada kita 2 perkara pokok. Perkara yang pertama yang disebut sebagai perkara yang terkait dengan an-nafsul insaniyah, jiwaan manusia itu sendiri. Kita ni bangun pagi, macam-macam jiwa kita. Bersih, kotor, baik, buruk, semuanya ada. Jiwa kita ini, inilah yang menjadi perkara pokok
yang membawa kepada tindakan dan aksi kita, sama ada okey atau sebaliknya. Ya. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana duduk perkara sebenarnya manusia yang diberi kepadanya dua pilihan. Ya. Sama ada nak pilih jalan yang baik, maka berkeuntunganlah baginya, Ya. atau sebaliknya sudah barang tentu kerugian yang amat dahsyat. Keduanya dalam surah ini adalah menceritakan perkara pokok, Ya. iaitu masalah berkenaan dengan isu sifat manusia yang melampau. Mewakili pada surah ini satu kisah yang diangkat, iaitu kisah kaum Samud Samud. daripada kisah Nabi Allah Saleh. Ya. Jadi kisah ini menggambarkan sifat tughyan, sifat melampau. Dan saya suka nyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak biarkan mana-mana kisah yang disebut, kerana uniknya Al-Quranul Karim berakhir dengan natijah. Ya. Kita ambil SPM, kita nak tahu berapa result. Ya. Saudara Zaki cerita kat saya tadi, Jalal cerita kat saya tadi bagaimana dia pernah bertemu saya 10 tahun lepas. Ya. Pelajar terbaik rupa-rupanya. Tahniah. Alhamdulillah. Dan sudah berjaya dengan cemerlang. Walaupun nampak macam ini, tapi boleh kembangkan bakat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun orang nak tahu natijah. Sama ada natijah yang baik ataupun natijah yang tak baik. Ya. Natijah ni ada dua lah. Satu, natijah yang berakhir di dunia ini. Orang nak tengok, orang nak tahu. Dan yang kedua, natijah yang berakhir sebagai natijah akhirat, yang sudah kita pasti sama ada menuju ke syurga. Inilah yang kita dambakan dan kita doa pada Allah, atau ke neraka. Inilah yang kita mohon berlindung daripadanya. Jadi khulasahnya dalam surah ini, yang mana ia bersifat makkiyah ataupun surah yang diturunkan di Mekah, mempunyai 15 ayat, memukaddimahkan dengan sumpahan pada 7 ayat yang pertama. Dan perkara pokok yang hendak dibincang ialah jiwa manusia itu, an-nafsul al-insaniyah, sama ada baik atau buruk. Dan yang kedua, Allah fokuskan tentang bagaimana melampaunya manusia daripada batasan hukuman Tuhan sehingga melanggar, sehingga menentang dan mengingkari dan menunjukkan kesamsingan dan takabur mereka. Ya. Maka natijahnya hukuman yang dahsyat di sisi Allah, memberi satu tasliyah ataupun dorongan kepada Nabi untuk bersemangat. Bukan kaum kamu sahaja seperti ini, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sebelum daripada kamu itulah yang berlaku. Ya. Baik, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk atas pengenalan yang cukup padat sekali, saya rasakan. Cakap tentang 7 sumpah yang bakal kita bincangkan pada hari ini, dan juga apa dua perkara pokok yang akan dibincangkan, iaitu nafsun insaniyah dan juga sifat manusia yang melampaui batas. Baik, kita akan bersama dengan Yang Bahagia Datuk untuk tadabbur ayat demi ayat. Tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Salam pagi, sahabat Al-Quran anda.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita mulakan hari kita dengan zikrullah dan Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung lagi tadabbur surah Asy-Syams pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman untuk membacakan terjemahan surah Asy-Syams ini. Dipersilakan Ustaz. Baik. InsyaAllah kita lihat sama-sama terjemahan surah Asy-Syams ini. Daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-15. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di kalangan mereka. Lalu Rasulullah, yakni Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz Amir Rahman atas kesudian untuk membacakan terjemahan kepada kita semua. Baik, sekarang ni mungkin kita akan pergi ke yang bahagia Datuk. Soalan pengenalan saya kepada tadabbur ini, mungkin YB Datuk boleh menyebutkan sedikit penjelasan apabila kita sebut wasyamsi waduhaha watuduha ni, apakah sebenarnya cara yang terbaik yang kita sepatutnya mulakan hari kita apabila kita mula sebut waktu duha tu. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, duha ini merupakan salah satu daripada waktu yang matahari mengawali pergerakannya. Dan waktu duha ini sebenarnya waktu yang terbaik kerana kecerdasan manusia pada masa itu pada tahap yang tertinggi selepas mereka menjadikan malam waktu rehat. Dan waktu duha ini menggambarkan awal pagi, menggambarkan mukaddimah kehidupan manusia. Dengan sebab itu dalam Islam, Nabi amat puji orang menggunakan waktu duha pada awal pagi. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada awal pagi. Waktu duha ini cerdik pandai, bahkan mereka yang diberi kefahaman yang baik akan menggunakan sebaik mungkin waktu tersebut. Mengarang buku kitab pada waktu itu, melaksanakan kerja-kerja pada waktu itu, mendapatkan ilham dan buah fikiran yang baik pada waktu itu. Saya ingat sekitar 30 tahun lepas saya beli satu buah buku yang cukup menarik, Ta'ammulat Ba'dal Fajar, iaitu renungan selepas daripada fajar, menceritakan tentang bagaimana sikap orang-orang yang berjaya menggunakan masa mereka. Dengan sebab itu bila Allah menyebut dengan wasyamsi waduhaha, bukan sekadar manfaat matahari yang memancarkan kepanasan dan cahaya kepada manusia, tetapi Allah sangkutkan dengan waduhaha.
yang mana ia seolah-olah memberi kepada kita signal bahawa dalam kehidupan ini, inilah antara waktu puncak. Matahari amat penting. Hikmah Allah sumpah dengan matahari, tak lain tak bukan sebagai satu petanda bahawa alam ini dia mempunyai prosesan dalam pergerakannya, dan matahari adalah puncak utamanya. Bila mana dia tenggelam ataupun dia hilang, maka seolah-olah manusia macam mati sebab mereka tidur. Bila mana dia zahir, manusia bangun semula. Seolah-olah menggambarkan kepada kita itulah permulaan kehidupan manusia. Dan matahari, jangan sekali-kali kamu sembahnya, tapi sembahlah Allah. Kerana itu Nabi Allah Ibrahim ada menyebut bagaimana dia mengolok-olokkan kepada kaumnya, kalau dah matahari hebat aku sembahlah. Tapi bila matahari hilang, aku cari Allah. Akhirnya itulah gambaran untuk menidakkan semua makhluk sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang hakiki adalah Allah. Justru ambillah waktu duha, kerana waktu duha adalah waktu yang banyak keberkatan dan kebaikannya. Baik. Terima kasih yang bagi Datuk. Mungkin sekarang ni kita boleh bincangkan ayat yang 7 sumpah yang disebut oleh yang bagi Datuk pada awal tadi. Okey, yang kedua kalau kita tengok, selepas daripada matahari, Allah sebut wal qamari iza talaha. Saya akan tafsir ringkas sebab masa tak berapa sempat. Dan matahari bulan apabila mengiringinya. Bila sebut mengiringinya, seolah-olah matahari kemudian bulan iring. Sebab sifat malam dan siang ini bersilih ganti, bertukar antara malam dan siang. Tetapi kalimah mengiringinya ini ada banyak maksud. Antara maksudnya adalah mengiringi cahaya. Kerana itu seorang ulama zaman dulu, walaupun teori dia dianggap sebagai lemah dan asing, Al-Farra menyatakan bahawa cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari, tidak kerana pantulan. Walaupun masa itu mungkin orang terkiai-kiai ataupun fikir macam mana jawapannya itu, tetapi mengikut dalam tafsir Al-Maghari menyatakan pandangan tersebut asasnya kuat dan akhirnya dibuktikan oleh kemodenan sekarang ini benar apa yang dikatakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wan nahari iza jallaha, siang apabila Allah zahirkannya. Saya nyatakan ada 3 ataupun ada 4. Wal laili iza yaghshaha. Sama ada siang, maka itu kembali kepada matahari balik. Sama ada malam, maka itu kembali kepada bulan semula. Semuanya ini satu perkara yang penting, namanya masa. Masa, kemasaan ini adalah penting. Orang yang hebat, orang yang boleh menggunakan masa dengan sebaiknya. Orang yang hebat, masa yang sikit dia boleh buat banyak benda. Betul. Orang yang hebat, masa dia sentiasa diberkati Allah. Sebab itu hukum manusia ini bukan berdasar panjang masa hidup dia. Kalau panjang masa hidup dia, maka kita rugi. Umat zaman dulu kan main umur panjang. Umat Nabi Muhammad hanya 60, 70, lebih daripada itu sedikit sahaja. Jadi yang pentingnya bagaimana dia menggunakan masa, memanfaatkan masa, menjadikan masa itu untuk dipahlakan dalam mizan hasanat dia pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini Allah menyebut 2 lagi, iaitu bumi, matahari, langit, was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Langit apabila Allah binanya. Langit ni Allah bina. Tapi mana-mana arkitek, mana-mana kontraktor, mana-mana tokoh pun tak boleh bina macam Allah bina. Pertama dia tak ada tiang. Dia tak ada dinding. Langit ni mana ada tiang, ada dinding. Tapi orang tahu itu langit. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata hal min tafawud dalam surah kita tahu Al-Mulk. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata suruh tengok ke langit, turun cek ada rosak tak, ada bocor tak, ada apa tak, tak ada. Semuanya okey. Tak ada pun orang nak ni. Jadi bila sebut was-sama'i wa ma banaha, kita akan terpegung. Kemudian Allah sebut
wal ardi wama tahaha. Bulan ataupun bumi apabila dihampakan. Orang akan fikir macam mana bumi dihampakan. Ini tidak menafikan tentang sifat bumi itu bulat ataupun lepek ataupun kita kata sifatnya bulat. Kerana bila Allah sebut macam itu, yang pertama sekali nak bagi tahu kepada kita itulah terbentang luasnya. Terbentang luasnya sehingga peniaga ataupun boleh musafir ataupun petani tengok peladang boleh tengok tanahnya yang luas. Nak ajak kepada kita nikmat manusia ini boleh manfaatkan bumi yang Allah ciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang ini, barulah dia menyebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik. Akhir sekali kembali pada manusia. Selepas daripada matahari, selepas daripada bulan, selepas daripada siang, selepas daripada malam, selepas daripada tentang langit dan selepas daripada bumi, kemudian manusia. Sebab manusia ni khalifah Allah di muka bumi. Tapi yang lain sifatnya, takdir mengikut sunnatullah, dia tak boleh lari. Matahari dia keluar daripada sebelah timur pergi ke barat. Dia tak akan pergi sebelah barat kecuali akhir zaman. Mengikut aturan. Mengikut aturan. Tapi manusia tidak. Sebab itu manusia wa nafsin wa ma sawwaha, Allah bagi dua pilihan. Wa hadainahun najdain, di sini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ilham Allah pada manusia, maka di situ manusia tidak boleh lagi blame Tuhan. Kata kat Tuhan, kenapa aku jahat ni, kenapa ni, salahmu tak atas kamu. Kerana Allah bagi ma'rifatul syai', Allah ma'rifatul khair wa asyar. Allah tunjuk, Allah bagi kefahaman nak buat baik ke nak buat jahat. Maka pada masa itu manusia, kata orang tepuk dada, tanyalah selera, tanyalah iman masing-masing. Maka surah ini kita nak gambarkan Allah mulakan dengan alam ulwi, kemudian alam sufli, alam atas, alam bawah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahiduh. Pada setiap sesuatu itu ada tanda bahawa Allah itu Maha Esa. Kalau Allah banyak, bukan satu Tuhan, maka huru-hara. Tapi pentadbir Rabb al-Alamin itu boleh mentadbir dengan sebaiknya. Itulah ayat pertama ataupun mukaddimah dari segi sumpahan kenapa disebut seperti itu. Terima kasih yang bagi Datuk. Sebenarnya apabila bila disebut tentang 7 sumpah-sumpah ini tentang alam, Datuk, saya teringat sebenarnya ada istilah tadabbur alam bagi Datuk, mana kita sebenarnya kita nak lihat kebesaran Allah tu, kita cukup melihat kepada makhluk sahaja. Apatah lagi apabila kita melihat Al-Quran, kita tadabbur, itu bahkan lebih lagi dikatakan efeknya ataupun kesannya kepada kita, insya-Allah. Dan Ustaz, soalan saya yang seterusnya, apabila kita menyebut nafsi ni, kalau setengah tafsiran tu menyebut jiwa, setengah tafsiran tu menyebut diri. Dan mungkin saya nak ambil apa sebenarnya tafsiran nafsi itu, kalau kita nak bawa dia translate kepada bahasa Melayu. Adakah di jiwa ataupun hati? Boleh Datuk jelaskan? Setuju. Masalah tentang rujukan kepada manusia ini, maka digunakan macam-macam. Ada digunakan nafas, wa nafsin wa ma sawwaha. Ada juga digunakan sebagai nas, ada juga digunakan sebagai apa, macam-macam. Tapi biasanya apabila dikaitkan kepada nafs, kalau kita tengok, maka di situ lebih kepada dalaman jiwaan manusia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dua keadaan yang biasanya kalau disebut nafs ini. Kadang-kadang dia akan sandarkan kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Itu menunjukkan hawa, jiwa yang tak baik. Kebanyakan jiwa manusia ini amarah ni atas wazan fa'alah ataupun pengisirah mubalaghah yang memberi makna amat mendorong ke arah kejahatan. Sebab itu seorang perempuan apabila digoda ataupun Nabi Allah Yusuf menyebut wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tak dapat melepaskan diri daripada nafs aku ni. Sebab kadang-kadang dia merupakan dorongan yang kuat.
Syekh Syarawi ada tafsirkan apa beza antara nafs, godaan manusia dengan godaan nafsu dengan godaan syaitan. Dia kata nafsu ni kuat. Sebab dia nak, sebab dia terfokus. Sedangkan godaan syaitan ni lemah. Inna kaidah syaitani dha'ifah. Contoh, syaitan suruh berzina. Tak kira dengan siapa pun, asal berzina je lah. Tapi nafsu ni kalau dia suruh berzina, dia nak orang tu. Orang lain tak nak. Jadi maknanya dia terfokus, dia kuat. Sebab itu disebutlah ammaratun bisu. Jadi sebab itu mujahadatun nafs. Kita disebut mujahadah ni, kalau dengan syaitan kita kata isti'azah, minta berlindung dengan syaitan. Tapi nafsu ni kita mujahadah. Bila mujahadah ni dipanggil isim musyarakah, al-mujahadah ni, sekali kita menang, sekali kita kalah. Tengah kuat iman okey, tapi tengah lain tak. Sebab itu kita ni sentiasa disuruh istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nafsu ni banyak dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Saya rasa sekadar tu dulu. Nanti kita tengok dalam ruangan yang lain. Masya-Allah. Itulah kayanya bahasa Arab tu. Perkataan nafsi itu saja boleh membawa kepada pelbagai definisi, masya-Allah. Dan Ustaz, kalau kita Datuk, kalau kita lihat kepada ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri ilham kepada manusia mana yang baik dan buruk. Kalau kita nak mengimani kepada ayat ini, yakin apabila kita berada dalam landasan yang betul dan Tuhan akan beri ilham. Adakah begitu? Mungkin ada kaitan dengan istikharah kalau kita nak buat pilihan, bagaimana? Okey, ayat ini lebih kepada sifatnya umum. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa nafsin wa ma sawwaha, Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat Quran ni dia mengait dan tafsir menafsir. Bila disebut Allah ilhamkan masalah keburukan, kejahatan tak baik dan juga takwa, Allah sebut apa dia selepas daripada itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tu merupakan jawab qasam ataupun sumpahan 7 ayat yang pertama tadi. Jadi yang disebut di sini fa'alhamaha fujuraha ni, walaupun digunakan kalimah ilham, tetapi dia lebih kepada terbuka. Ada manusia dia ada nak buat baik, ada manusia dia tak nak buat baik. Cuma Allah pakaikan kepada manusia, Allah turunkan kepada manusia pilihan di mana nak buat baik ni dia ada sumbernya. Kita boleh rujuk Quran, kita boleh rujuk hadis, kita boleh rujuk para ulama yang baik, yang soleh, yang benar-benar mendapat apa ni kita kata hidayah, petunjuk Allah. Kita ada kitab-kitab agama yang baik, kita ada kawan-kawan kita yang baik, kita ada ibu bapa kita yang baik, kita ada diri kita yang fitrah nak buat baik. Itu banyak. Tapi masalahnya kadang-kadang kita cuba tengok kepada yang tak baik. Pada masa itu kita juga bebas. Kita boleh cari kawan siapa yang kita nak yang tak baik. Kita boleh buat dengan niat yang tak baik. Kita diperdayakan oleh syaitan, dikukuhkan oleh nafsu. Akhirnya itulah yang disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi Allah tegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang sentiasa mensucikan jiwanya, istighfar, taubat dan seumpamanya, begitu juga buat amalan soleh, jarakkan daripada mungkar dan juga fahsyat, maka orang ini Allah guna kalimah aflah. Aflah ni dalam Baqarah ayat yang kelima Allah kata wa ulaika humul muflihun. Maknanya golongan yang dapat falah, yang puncak rasa gembira, saadah abadiyah di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dan bagi Datuk, apabila kita sebut tentang mensucikan diri ni, mungkin ada yang memberi tafsiran tidak terlibat dengan urusan duniawi. Maksudnya, okey, aku dah tua jadi aku nak berhenti kerja, aku nak fokus kepada akhirat sahaja. Adakah begitu maksud mensucikan diri, ataupun apa sebenarnya definisi yang boleh dikongsikan oleh yang bagi Datuk? Menjawab soalan ini, Ibn Katsir pernah menyebut tentang hadis Nabi SAW, seorang yang dia bergaul dengan masyarakat dan sabar di atas kesukaran.
yakni dia cuba nak datangkan dakwah, datangkan pribadi yang baik, pamerkan dan seumpamanya, ajak dia lebih baik daripada seorang yang mengasingkan diri dan untuk dia amal dia seorang. Kenapa? Kerana kita ni, kata Ibn Khaldun, manusia ni insanun ijtimai. Manusia ni dia jenis, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena bermasyarakat, bersosial. Jadi bagaimana kita nak membina masyarakat yang baik? Kalau kita pergi dalam dua masyarakat, satu baik, satu tak baik. Yang tak baik ni kita boleh, kalau boleh nak duduk sekejap je. Sebab kita bimbang keselamatan, huru-hara, kehormatan dalam keadaan yang tidak selesa. Tapi yang baik ni kalau boleh kita nak duduk lama sebab kita rasa seronok. Betul. Jadi daripada situ kita akan faham bahawa manusia ini amat-amat memerlukan yang baik-baik yang seperti itu. Jadi kita janganlah jadi maknanya terpengaruh ataupun ikut hawa nafsu begitu saja. Binakan seperti itu. Jadi lebih baik kita sama dengan masyarakat, melainkan kalau kita dalam keadaan berseorangan, kita tak boleh dah nak itu soal lain. Sebab itu dalam Islam disebutlah rahbaniyata fil Islam, tidak ada kerahiban dalam Islam. Dalam Islam contoh terbaik Rasulullah. Rasulullah berkahwin. Maulana Abil Hasan Ali Nadwi kata, Rasulullah SAW ini, jika kamu orang kaya, Rasulullah jadi contoh kamu. Jika kamu orang fakir miskin, Rasulullah juga menjadi ikutan kamu. Jika kamu pemimpin, Rasulullah juga menjadi ikutan kamu. Jika kamu orang biasa, Rasulullah juga. Kalau kamu suami, Rasulullah juga. Sebab itu Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bila sebut fi itu maknanya pada apa pun tindakan, perbuatan, tingkah laku yang disirahkan oleh Rasulullah, yang disunnahkan oleh Rasulullah, kecuali perkara yang khususiat, maka itu kita wajib ikut ataupun kita patut ikut untuk kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan betul perjalanan kehidupan kita. Masya-Allah. Terima kasih. Saya suka apabila yang bagi Datuk sebutkan bahawa manusia ni diperlukan kepada bermasyarakat, Datuk ya. Dan yalah, apabila kita mensucikan diri itu pun dalam konteks kita bermasyarakat lah. Bukannya hanya kita yang disebutkan oleh Wabi Datuk tadi, kerahiban, mana kita nak fokus kepada akhirat sahaja, tidak boleh begitu. Dan mungkin sebagai yang terakhir, di mana kita nak ikut pada konteks semasa juga, yang bagi Datuk, dengan musibah COVID yang berlaku bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Mungkin daripada kesusahan dan kesukaran yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia dan juga umat Islam ataupun manusia secara amnya di dunia ini, apakah sebenarnya yang boleh kita kaitkan dengan pengajaran daripada surah Asy-Syams ni untuk konteks semasa? Kalau boleh yang bagi Datuk kongsikan. Saya melihat antara ayat yang terakhir yang kita tengok selepas daripada itu, Allah ceritakan tentang satu aksi mereka yang menyimpang daripada jalan Allah. Bermula dengan kazzabat samud bitaqwaha izim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Ayat ni bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kebinasaan berlaku kenapa? Pertama, salah satunya kerana melampau daripada agama itu sendiri. Yang ini kita selalu sepatutnya istighfar dan bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tak maksum. Saya orang yang banyak dosa. Jadi sama-sama kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kembali kepada Allah. Kerana di situlah Allah akan bagi redha. Bila bagi redha, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Maknanya apabila Allah redha, Allah buka berkat-berkat langit dan bumi. Bila berkat ni bukan sekadar rezeki. Berkat ni kesihatan, berkat ni kebaikan, berkat ni keadaan yang ini. Jadi masing-masing antum fi safatin min surahil Islam fala yutayanna min kibalik. Kamu berada di pos daripada posisi Islam, jangan datang musuh daripada pihak kamu. Maknanya kita ni kena jaga diri kita semua supaya kita jangan buat maksiat.
Kita jangan buat perkara yang tak baik. Kita jangan buat perkara yang tak senonoh. Kita jangan buat dan kita berbangga pula, wal-iyazabillah. Ya. Kadang-kadang orang lain buat, orang tanya saya, kenapa awak tak ni? Kadang-kadang kita faham dalam situasi keadaan macam ni. Jadi marilah sama-sama kita beringat. Kita tengok, ya ini bukan kerana aku nak tunjuk gini ni, tak ada guna apa pun. Sebab itu Allah sebut izin ba'asa asqaha. Asqaha. Ada orang kata namanya Kidar bin Salif. Ni orang yang bunuh, yang sembelih unta Nabi Allah Saleh ini. Bila dia sembelih, dia ni orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang ditaati oleh kaumnya, orang yang besar. Tapi Allah guna kalimah fadamdama alaihim. Damdamah ni maknanya dia hancur tu, bukan kata orang sekeh kepala. Dia bukan sekadar patah kaki, bukan sekadar putus kaki, lenyap semua. Bistisal maknanya habis semua sekali. Dahsyat. Sebab itu apa yang Allah buat ini, Allah tutup dengan wala yakhafu uqbaha. Yang ini kita takut sangat. Kenapa? Bila Allah kata wala yakhafu uqbaha ni, maknanya dia tak kira. Dia buat apa saja. Sebab apa? Sebab dia tak ada salah. Sebab hukuman tu patut. Kenapa? Kamu telah melayakkan syarat-syarat untuk kamu dihukum. Kamu derhaka kat Tuhan, kamu melampau, kamu sembelih unta, kamu buat macam-macam. Jadi di sini kita ambil pengajaran Quran ini al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bila kita baca kesahan, sebab itu dalam Islam dia kata suri teladang. Ambil sempadan satu persatu. Jadi perkara ini kita kena ambil, kita pakaikan pada kita. Sebab Quran ni walaupun kesahan zaman dulu, tapi iktibar dan mauizah pada kita sampai ke hari ini. Jadi kita tengok, kita selalu nasihat anak kita, mak, jangan buat macam ni, tengok orang tu gitu. Begitu juga dengan kaum sebagai contoh. Jadi kita ambillah ayat ni. Surah Asy-Syam bagi saya adalah surah, kalau kita renung kita akan takut bila Allah murka, tiada tandingan kecuali kita mohon keampunan, kita istighfar, kita kembali kepadanya, maka itulah jawapan yang terbaik. Dan kita sentiasa koreksi diri, muhasabah diri, insya-Allah. Baik, terima kasih bagi Datuk. Ayat yang terakhir itu cukup sebenarnya menjawab soalan ni. Melakukan koreksi diri dalam konteks musibah kita pada hari ini, COVID, dan kita nak ambil pengajaran daripada surah ini, kita perlu koreksi diri, kita perlu bermuhasabah di rumah, mengelakkan daripada melakukan maksiat, jaga diri dan sebagainya. Dan sebagai penutup pada hari ini, kita ingin memohon daripada Yang Berbahagia Datuk untuk memimpin bacaan doa untuk kita mendapat kesejahteraan dan keselamatan. InsyaAllah, persilakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bima syahidna annaka antallah, antal wahidul ahad al-fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taqdiya hajatana ya Allah. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min zalik. Allahumma la tada' lana fi maqamina haza wa fi yawmina haza wa fi sa'atina hazihi zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la mazluman illa nasartah wa la maridan illa shafaitah wa la maitan illa rahimtah ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتها ويسرتها يا الله. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Allah, iqdi hajatana ya Allah. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma rabbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas pimpinan bacaan doa tersebut. Dan hari ini memang saya rasa satu hari yang sangat istimewa kerana kita membincangkan tadabbur surah Asy-Syams ni yang sebenarnya memang menjadi amalan kita. Kita baca dalam surah Duha dan bila kita faham betul-betul maksudnya itu begitu mendalam. Dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk kerana telah pun sudi untuk berkongsikan pada hari ini. Dan terima kasih kepada qari antarabangsa kita Ustaz Amir Rahman Abbas. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada esok hari pada waktu yang sama insya-Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi sahabat Al-Quran anda. Sallallahu alaihi wasallam.